sejahtera saya ucapkan kepada semua murid-murid SMK Saint Mark. Seperti yang kita sedia maklum, semua murid akan kembali ke sekolah mulai 15 Julai ini, iaitu hari Rabu minggu hadapan. SMK Saint Mark telah membuat ketetapan untuk mengekalkan sesi persekolahan yang sedia ada, iaitu sesi pagi sahaja. Secara umum, waktu persekolahan akan bermula pada pukul 7.30 pagi dan tamat pada pukul 1.30 tengah hari, kecuali hari Rabu dan hari Jumaat. Memandangkan semua murid dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan oleh pihak Kementerian Pendidikan, jadi di sini saya ingin memaklumkan beberapa norma baharu yang harus diamalkan oleh setiap murid. Yang pertama, persiapan murid sebelum ke sekolah. Pastikan anda sihat dan tidak bergejala sebelum ke sekolah. Ini bermakna suhu badan tidak melebihi 37.5 darjah Celsius, tidak ada gejala batuk, selsema, sakit tekak dan juga sesak nafas. Sekiranya ada gejala-gejala tersebut, anda dinasihatkan supaya jangan datang ke sekolah. Tetapi perlu maklumkan kepada guru tingkatan. Baik, untuk hari pertama persekolahan, murid dikehendaki memakai pakaian seragam sekolah. Tolong jangan pakai pakaian badan beruniform atau baju PJ sekolah. Pastikan rambut dan pakaian anda mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Sediakan sehelai kain buruk atau tuala buruk untuk mengelap meja dan kerusi sendiri. Seboleh-bolehnya jangan berkongsi kain pengelap. Sediakan pelitup muka, face mask, jika anda berimuniti rendah ataupun mempunyai penyakit seperti asma. Sediakan label meja dan label kerusi masing-masing mengikut saiz yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Kalau boleh, laminate label meja atau balut dengan plastik supaya label meja ini lebih tahan lama. Itu untuk bahagian persiapan sebelum ke sekolah. Baik, kedua dari segi agihan murid dalam kelas. Kebanyakan murid akan kekal dalam kelas asal mereka kecuali beberapa kelas tertentu di tingkatan 1, 2 dan 3. Hal ini disebabkan murid dikehendaki duduk pada jarak 1 meter dari bahu ke bahu. Oleh itu, setengah beberapa orang murid dari kelas yang besar terpaksa ditempatkan di kelas yang lebih kecil supaya bilangan murid dalam kelas itu lebih serata. Hal ini adalah untuk menjamin keselesaan dan keselamatan diri murid di dalam kelas. Kedudukan kelas disusun mengikut saiz bilik darjah dan keperluan khas. Lokasi kelas dan nama murid yang akan ditempatkan di kelas lain akan kita maklumkan melalui WhatsApp kelas. Okey. Sekarang pula norma baharu. Apa yang perlu dilakukan oleh murid sebaik sahaja mereka tiba di sekolah sebelum pukul 7.30 pagi. Sebaik sahaja anda sampai ke sekolah, anda perlu bergerak ke stesen imbas suhu di kantin untuk menjalani pemeriksaan suhu badan. Murid akan diberi sekeping kad imbas suhu. Ini ialah kad imbas suhu untuk digunakan bagi 2 bulan. Okey, di sini murid perlu mencatatkan rekod suhu badan masing-masing mengikut tarikh dalam ruangan, mengikut tarikh. Pastikan anda catat dan simpan kad ini elok-elok sebab kita akan gunakan kad ini untuk tujuan lain. Kemudian selepas mengimbas suhu, murid dikehendaki bergerak kembali ke kelas masing-masing ikut arah pergerakan yang ditetapkan. Semua laluan adalah sehala sahaja pada satu-satu masa. Okey, kalau boleh jalan dalam satu barisan dengan jarak 1 meter dengan kawan di hadapan dan belakang anda. Sebaik sahaja sampai ke kelas, cari tempat duduk masing-masing yang telah ditetapkan oleh guru tingkatan. Murid tidak boleh duduk
di kerusi ataupun meja sahabat lain. Hanya boleh duduk di tempat duduk sendiri sahaja. Kemudian sebelum kelas bermula, pengurusan kelas akan dijalankan. Pada masa ini, anda perlu merekodkan suhu badan yang dicatat di sini dalam senarai nama yang disediakan oleh guru tingkatan. Okey, tujuannya adalah untuk memudahkan kita buat contact tracing. Kemudian sekiranya ada kes COVID-19 yang berlaku di sekolah kita. Kemudian anda perlu membersihkan kerusi meja masing-masing. Ini adalah ubat pensanitasi yang akan disediakan, dibekalkan kepada setiap kelas. Okey, so murid perlu sembur alat ubat ini pada meja dan kerusi masing-masing dan kemudian lap dengan kain pengelap sendiri. Jangan berkongsi kain pengelap itu. Sekiranya anda hendak menggunakan bahan pensanitasi ini dengan lebih kerap, anda boleh bawa sendiri ke sekolah. Okey. Selain daripada mensanitasi kerusi meja masing-masing, murid dikehendaki menjalankan tugas harian seperti menyapu lantai, membuang sampah, padam papan putih, kemudian mensanitasi tombol pintu dan tingkap ikut jadual yang telah ditetapkan oleh guru tingkatan. Baik, hari pertama guru dikehendaki melekat semua murid, maafkan saya, untuk hari pertama murid dikehendaki melekatkan label meja dan label kerusi sendiri mengikut arahan guru. Okey. Kalau double side tape akan disediakan sekiranya kertas yang digunakan itu bukan jenis yang pelekat. Baik, setiap hari urusan membersihkan kelas ini perlu dijalankan sebelum kelas bermula. Buat masa ini, pembelajaran di dalam kelas sahaja yang akan dijalankan. Tidak ada aktiviti di luar bilik darjah seperti latihan pendidikan jasmani ataupun aktiviti co-curriculum secara bersemuka dan juga tidak ada perhimpunan sekolah. Kelas tambahan juga tidak boleh dijalankan buat sementara ini. Jadi murid digalakkan untuk menyertai sebarang pertandingan secara online supaya boleh mendapat markah untuk PAJSK nanti. Baik, di dalam kelas semasa pembelajaran dijalankan, murid perlu duduk di tempat sendiri. Murid tidak dibenarkan berkongsi kerusi atau meja. Sekiranya perlu untuk ke makmal, bengkel ataupun kelas gabungan, murid perlu mensanitasi kerusi dan meja sebelum duduk ataupun sebelum menggunakannya sebelum kelas bermula. Saya ulang. Sekiranya murid perlu berpindah ke kelas yang lain ataupun makmal ataupun bengkel, anda perlu mensanitasi tempat duduk terlebih dahulu sebelum kelas bermula. Dan murid diingatkan supaya mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dari bahu ke bahu sepanjang masa. Pergerakan ke bilik khas, ke makmal atau ke bengkel haruslah mengikut arah yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Waktu rehat. Semasa waktu rehat, murid harus makan di tempat duduk sendiri di dalam kelas. Murid tidak dibenarkan makan di kantin. Bagi murid yang ingin membeli makanan dari kantin, anda perlu bergerak ke kantin mengikut arah yang ditetapkan dan keluar melalui pintu A. Pihak kantin hanya menjual makanan yang berbungkus dan air botol sahaja. Murid perlu berbaris mengikut lorong yang ditetapkan semasa membeli makanan dari gerai-gerai tertentu. Menu makanan akan kita masukkan dalam WhatsApp kumpulan. Setelah membeli makanan, murid perlu bergerak balik ke kelas sendiri dan duduk di tempat sendiri untuk makan. Murid digalakkan membawa bekas makanan, sudu dan garpu sendiri. Selepas makan, sudu, garpu dan bekas ini perlu dibawa balik ke rumah untuk dicuci. Jangan buang ke dalam tong sampah. Hanya kertas pembalut makanan sahaja boleh dibuang ke dalam tong sampah. Selepas itu, murid yang bertugas akan membuang
semua kertas pembalut ini ke dalam tong sampah bertutup yang disediakan dekat dengan tangga. Tempo pergerakan bebas untuk membeli makanan di kantin dan juga untuk ke tandas adalah 20 minit yang pertama. Untuk 10 minit yang terakhir, semua murid perlu bergerak kembali ke kelas masing-masing dan membersihkan tempat duduk sendiri sebelum kelas bermula. Waktu rehat adalah sama seperti jadual yang asal, iaitu dari 9.30 hingga 10 pagi hanya kelas peralihan dan tingkatan 3 yang pergi rehat. Dari pukul 10 hingga 10.30 pagi tingkatan 1 dan 4, manakala dari pukul 10.30 hingga 11 pagi murid tingkatan 2 dan 5 yang akan pergi rehat. Perkara seterusnya berkaitan dengan penggunaan tandas. Tandas terhad kerana bilangan tandas yang ada di dalam bilik itu adalah terhad. Jadi murid tidak dibenarkan untuk menunggu giliran di dalam tandas. Sebaliknya, mereka perlu menunggu di luar tandas. Jadi, kad imbas suhu ini juga digunakan sebagai indikator semasa murid hendak pergi ke tandas. Okey. Baik, sekiranya murid ternampak tempat pencakup itu kosong, ini bermaksud tandas masih lagi kosong. Jadi murid yang hendak gunakan tandas, dia perlu meletak kad ini ataupun memaparkan kad ini di atas pencakup. So, sekiranya semua pencakup sudah dipenuhi dengan kad imbas suhu, bermaksud semua tandas di dalam semua bilik di dalam tandas itu telah penuh. Jadi murid perlu berdiri di luar tandas untuk menunggu giliran masing-masing. Okey. Baik, ada sesetengah sinki terpaksa ditutup di dalam tandas kerana tempat yang terlalu dekat. Tetapi di luar tandas ada juga disediakan bilik tambahan bersama dengan cecair pencuci tangan. Jadi murid digalakkan untuk mencuci tangan dengan lebih kerap menggunakan sabun dan air. Pemakaian pelitup muka. Setiap murid akan dibekalkan dengan satu pelitup muka plastik yang diberikan secara percuma oleh penaja. Anda digalakkan untuk memakai pelitup muka ini sepanjang masa demi keselamatan diri. Murid tidak wajib memakai face mask atau pelitup muka kecuali ada gejala batuk dan selsema ataupun mereka yang berimuniti rendah. Baik, pelitup muka jenis kain boleh digunakan, tetapi seelok-eloknya gunakan yang berwarna cerah sahaja. Pelitup muka yang berwarna garang atau yang mempunyai corak tengkorak itu tidak dibenarkan. Dan semasa hendak membuang pelitup muka, pastikan pelitup muka itu dilipat dan diikat dengan elok sebelum dibuang ke dalam tong sampah. Penjarakan sosial. Semua murid perlu mengamalkan penjarakan sosial 1 meter dari bahu ke bahu sepanjang masa, baik semasa duduk di dalam kelas ataupun berbaris ke tandas ataupun berbaris untuk membeli makanan. Okey, semasa bergerak ke tempat-tempat tertentu, penjarakan sosial ini juga perlu diamalkan. Elakkan daripada berpeluk-peluk ataupun berpegang tangan dengan kawan-kawan semasa bergerak. Okay. Kerja mensanitasi kelas. Semua murid perlu membersihkan tempat duduk sendiri sekurang-kurangnya 2 kali sehari, iaitu sebelum kelas bermula dan sebelum bersurai. Bahan pensanitasi akan dibekalkan oleh pihak sekolah. Murid perlu membawa kain pengelap sendiri untuk mengelap kerusi meja sendiri. Sekiranya ada murid yang didapati suhu badannya melebihi 37.5 darjah Celsius dan mempunyai gejala batuk selsema, maka kita akan meletakkan pelajar ini di bilik isolasi dan menghubungi ibu bapa untuk membawa murid ini balik ke rumah. Kita tidak dibenarkan menghantar murid ini ke klinik
dan kita juga perlu menghubungi pejabat kesihatan daerah berkaitan dengan kes tersebut. Waktu bersurai. Pergerakan keluar dari kelas masa waktu bersurai adalah secara staggered. Maksudnya, murid akan keluar baris demi baris dan kelas demi kelas. Jadi, bukannya secara berkumpulan. Jadi, masa keluar itu mungkin mengambil masa 10 hingga 15 minit. Jadi, jangan minta ibu bapa kamu datang terlalu awal dan tunggu di luar ataupun membuat bising kerana kamu belum keluar lagi. Sebab kita perlukan sekurang-kurangnya 10 hingga 15 minit baru saja boleh keluar dari semua kelas secara teratur dan mengikut penjarakan sosial. Dan semasa berjalan, tolong jalan dengan tempo yang cepat. Semasa berjalan, tolong jalan dengan cepat. Jangan berlengang-lengang dan berbual-bual di situ. Murid dibenarkan menunggu ibu bapa di kantin, tetapi mesti secara berdiri dan mengamalkan penjarakan sosial. Sila rujuk jadual waktu masing-masing untuk waktu bersurai. Pada hari hujan, kereta waris boleh dipandu berpusing di antara blok baru dengan pejabat sebelum berhenti di tepi kantin. Ini adalah untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas di pintu utama. Bagi murid yang tidak mengambil subjek tertentu, mereka tidak dibenarkan bergerak ke tempat lain tanpa kawalan pelajar. Mereka dikehendaki duduk di dalam kelas yang sama dan buat kerja rumah sendiri. Pelajar tidak dibenarkan berkeliaran ke pusat sumber dengan sesuka hati. Mereka hanya dibenarkan untuk pergi ke pusat sumber pada waktu rehat sahaja. Pembelian barang dari koperasi adalah mengikut masa yang ditentukan, iaitu pada hari Rabu sahaja ataupun melalui tempahan sahaja. Kesimpulannya, saya berharap semua murid akan mematuhi SOP yang ditetapkan supaya memutuskan penularan virus COVID-19 ini. Kita perlu menjaga kebersihan diri sepanjang masa dan mengamalkan tabiat seperti kerap mencuci tangan dengan sabun dan air. Walaupun hand sanitizer dibekalkan, tetapi disebabkan kandungan alkohol boleh menjejaskan kulit tangan, adalah diharap murid akan cuci tangan dengan lebih kerap menggunakan sabun dan air. Dan semasa membersin ataupun batuk, tolong tutup mulut dengan tisu ataupun dengan sapu tangan. Jangan bersin secara terbuka. Dan jangan kerap menyentuh muka kita, terutama bahagian mata, hidung dan mulut. Bacalah maklumat yang dipaparkan di sekitar sekolah untuk makluman lanjut. Jadi, saya menyeru kepada semua warga sekolah, terutama sekali murid-murid, untuk menjaga kebersihan diri dan amalkan penjarakan sosial demi keselesaan, keselamatan dan kesejahteraan diri serta orang lain. Sekian, terima kasih.